Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Oktober bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Calon BN ditapis ketat elak terlibat isu syariah. JPN nafi beri My Card pada warga Bangladesh. Calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu menjalani tapisan termasuk dengan Jabatan Agama Islam sebelum dibenarkan bertanding. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, saringan dengan Jabatan Agama yang julung kali diadakan itu bagi memastikan pemilihan calon BN lebih teliti malah tidak terlibat dengan pelbagai isu syariah termasuk pemberian nafkah dan pernikahan yang tidak melalui proses yang sah. Dan kita pun kena buat saringan juga, kena buat vetting tu antara nama-nama yang dicadangkan tu. Kita akan buat vetting dengan polis, dengan pihak PDRM, pihak SPRM, insolvensi. Mungkin kali ini dengan majlis pejabat agama pun, pejabat kadi pun kita kena check jugalah. Kalau ada yang kahwin kat Siam ke, nanti timbul isu pula nanti. Tak ada. Ada yang ada isu nafkah anak tak bayar ke yang kena judgement dah masuk oleh Mahkamah Syariah ke. Beliau berkata demikian dalam sidang media berhubung PRU15 di Bukit Aman siang tadi. Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Akresani Abdul Hassani. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga naik Presiden UMNO berkata pemilihan calon masih dalam pembentangan dan pusingan pertama telah dibuat oleh pengerusi perhubungan negeri sebelum dibuat kali kedua dalam perjumpaan sekali lagi. Terdahulu media melaporkan semua parti politik mengenakan syarat ketat pemilihan calon bertanding PRU15 termasuk isu poligami di Siam dan memasukkan kelulusan akademik. Ia bagi memastikan isu peribadi dan rekod salah laku tidak menjadi modal musuh politik masing-masing sepanjang kempen PRU15 sehingga menjejaskan potensi kemenangan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan bahawa terdapat pertindihan di 2010 pusat pemindahan sementara PPS dengan pusat mengundi di seluruh negara. Bagaimanapun beliau memberi jaminan pengasingan akan dibuat sekiranya berlaku banjir pada hari pengundian pilihan raya umum ke-15 PRU15. Daripada 2010 digunakan untuk pusat pemindahan dan juga untuk pusat mengundi. Tapi kalau sekolah tu ada 2-3 blok dan kita boleh hasingkan untuk yang tempat mengundi dan juga tempat pemindahan. Biasa sekolah ni kalau ada 6 paling-paling teruk pun di kampung pun 6 bilik darjah, 6 kelas. Mungkin ada 3 blok. Ada 4 blok, jadi 2 blok mungkin untuk pemindahan, 2 blok untuk mengundi. Sementara itu, beliau memaklumkan seramai 69,230 anggota keselamatan terdiri daripada pasukan polis diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM dan Angkatan Sukarelawan Malaysia RELA terlibat dalam operasi banjir dan PRU15. Jumlah tersebut bagaimanapun akan ditambah mengikut keperluan semasa, termasuklah jika berlaku banjir luar biasa dan serentak di seluruh negara. Bagi persiapan logistik, sebanyak 1,816 bot PDRM, 1,810 kenderaan pacuan 4 roda, 1,596 lori dan 19 aset udara terlibat untuk operasi banjir. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menafikan dakwaan yang sedang tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp
Kononnya ramai warga Bangladesh diberi kad pengenalan MyCard menjelang pilihan raya. GPN dalam satu kenyataan menegaskan bahawa dakwaan itu tidak benar. Sebaliknya, MyCard hanya dikeluarkan kepada individu warga negara Malaysia yang layak berdasarkan peruntukan undang-undang. Paparan MyCard yang ditularkan dan didakwa milik warga Bangladesh itu adalah tidak benar. Sebaliknya, beliau adalah seorang warga negara Malaysia yang sah. Mengulas lanjut, JPN berkata beliau sudah diambil sebagai anak angkat secara sah dari sudut undang-undang dan dibesarkan oleh satu keluarga Cina sejak lahir. Malah isu ini telah dilaporkan oleh pihak media sebelum ini. Menurut kenyataan JPN, satu laporan polis telah dibuat pihaknya pada 23 Oktober lalu memandangkan dakwaan itu bukan sahaja menjatuhkan imej dan menjejaskan kredibiliti jabatan itu, malah boleh mencetuskan kebimbangan awam. Jabatan Penjara menegaskan bahawa tiada sebarang rakaman video melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah dibuat oleh mana-mana agensi media di premis penjara. Kenyataan itu dikeluarkan susulan kemunculan Datuk Seri Najib di saluran televisyen yang tular di media sosial. Jabatan Penjara berkata hasil semakan mendapati video berkenaan telah dirakam lebih awal oleh Radio Television Malaysia RTM sempena episod ke-57 Kembara Keluarga Malaysia, iaitu sebelum Datuk Najib yang juga ahli Parlimen Pekan dipenjarakan. Video yang ditayangkan di TV1 semalam menceritakan tentang sejarah dan latar belakang Pekan Pahang dan tidak berkaitan dengan politik. Datuk Seri Najib kini menjalani hukuman penjara setelah Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lepas mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta terhadapnya kerana menyeleweng dana SRC International Sinan Berhad berjumlah RM42 juta. Dokumentari Kembara Keluarga Malaysia episod 57 yang berdurasi kira-kira 24 minit itu memaparkan pengacaranya Jasper Supayah ke Muzium Sultan Abu Bakar, Muzium Masjid Sultan Abdullah dan Kafe Belibis di Pekan. Datuk Seri Najib tampil dalam dokumentari itu bagi memperincikan keunikan dan keistimewaan Pekan. Jabatan Penjara meminta orang ramai supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat tanpa semakan lanjut dan tindakan undang-undang boleh diambil ke atas individu yang tidak bertanggungjawab. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Kelantan melantik 148 pemegang stok mini di seluruh negeri sebagai persediaan musim tengkujuh. Jumlah itu merangkumi 66 pemborong, 67 peruncit, manakala 15 stesen minyak yang dibenarkan menyimpan 30% barangan daripada had simpanan sedia ada. Pengarah KPDN HEP Negeri Kelantan, Azman Ismail berkata, antara barangan keperluan itu adalah gula, sardin, biskut, minyak masak, ayam, lampin pakai buang, air mineral dan tong gas petroleum cecair LPG. Kita akan buat perjumpaan dengan diorang semua. Okay, saya minta diorang supaya tambah bekalan. 30% bekalan daripada yang sepatutnya diorang buat. Itu persediaan kita. Dan setakat ni Alhamdulillah kita amat bersedia untuk musim tengkujuh. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan walkabout pematuhan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2022 di Pantai Timur Hypermarket, Pengkalan Cepa di Kota Baru. Mengulas lanjut, Azman berkata persediaan itu dilaksanakan membabitkan 3 fasa iaitu sebelum banjir, semasa dan pasca banjir. Tambahnya, sekiranya berlaku banjir besar di luar jangka, pihaknya akan mendapatkan bantuan stok bekalan barangan keperluan daripada beberapa negeri lain yang tidak terjejas banjir. Berhubung bekalan telur yang dilapor berkurangan di negeri ini, Azman berkata bekalan telur yang diterima kurang daripada permohonan sekaligus menjadikan bekalannya tidak mencukupi untuk menampung permintaan pengguna. Namun setakat ini, pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada pengguna mengenai penjual yang bertindak menyorok bekalan telur atau menjualnya pada harga mahal.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor telah mengagalkan cubaan sebuah syarikat perkapalan untuk mengeksport sisa aluminium bernilai RM819,000 hasil pemeriksaan di Pelabuhan Pasir Gudang pada 17 Oktober lepas. Muatan seberat 73.7 tan yang asalnya diikrar sebagai aluminium flakes itu turut dirampas kerana tidak mempunyai permit import yang sah. Semasa pengeksportan dibuat bagi tujuan mengaburi pandangan pihak berkuasa serta mengelak daripada dikenakan duty ekspor sebanyak 10% dan mengelak daripada perlu mengemukakan permit MITI. Tambah beliau, anggaran duti terbabit ialah sebanyak RM74,530 dan dipercayai akan dieksport ke negara Asia Timur dari pelabuhan terbabit. Dagangan aluminium scrap adalah larangan ekspor dan tertakluk kepada Perintah Kastam iaitu larangan mengenai ekspor 2017 yang mana pengeksportan dagangan ini memerlukan permit dan MITI. Sementara itu, wakil syarikat perkapalan seorang lelaki warga tempatan berusia 28 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 133-1-A dan Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 sebelum dilepaskan dengan jaminan pada hari sama. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Jabatan Pelabuhan Johor siang tadi. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Solatlah secara berjemaah kerana ia lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح 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 حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 11 maut, sekolah pelajar buta terbakar. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bermatlamat untuk mengukuhkan institusi keluarga dan sosial, dokumen inisiatif lelaki Khawam berjaya direalisasikan hasil penlibatan pakar dalam bidang-bidang tertentu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, penghasilan dokumen itu penting bagi memperkukuhkan peranan lelaki dalam mentadbir diri, keluarga, organisasi dan masyarakat menerusi penampilan akhlak dan peribadi unggul. Tambah Datuk Idris, kewujudan dokumen ini juga adalah berdasarkan House of Frameworks Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang mementingkan pembinaan keluarga Malaysia dengan pelaksanaan pelan tindakan sosial Islam dalam strategi pengukuhan institusi keluarga dan sosial. Maka perkara asas seperti begini kita tidak mau terlepas begitu saja. Sebab itu kemajuan yang kita hendak cipta, kemajuan yang kita kendaki adalah pembangunan ataupun kemajuan yang sama-sama kita membangunkan bangunan batu yang tinggi, dalam masa yang sama juga kita nak membangunkan manusia juga bersama-sama dibangun. Maka pembangunan manusia atau modal insan ini mesti bermula daripada keluarga. Ketua kepada keluarga pula ialah lelaki. Itu adalah merupakan tonggak kepada keluarga itu sendiri. Beliau ditemui selepas melancarkan dokumen inisiatif lelaki Qawam di Putrajaya yang turut dihadiri Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Berperanan sebagai penggerak kemajuan dan kemakmuran bangsa, agama dan negara, Datuk Idris berkata, lelaki Qawam perlu memiliki ciri-ciri adil, perkasa, amanah, wibawa, tekad, penyantun dan futuristik. Dokumen inisiatif lelaki Qawam dihasilkan oleh JAKIM selepas melalui beberapa sesi persidangan meja bulat dan bengkel bersama beberapa agensi termasuk Yadim, IKIM dan TV Al-Hijrah. Penguatkuasaan undang-undang syariah perlu diangkat setanding dengan agensi penguatkuasaan lain bagi menjalankan fungsi dan peranannya dalam membendung kegiatan tidak bermoral dan bertentangan dengan agama. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, selain daripada memperkenalkan dasar undang-undang baharu, badan pelaksana juga perlu bergerak seiring agar akta yang dikeluarkan dapat dilaksana dengan berkesan.
Tambah beliau, penguatkuasa agama PPA dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi seharusnya menjadikan agensi seperti Polis Diraja Malaysia PDRM sebagai penanda aras dalam bidang penguatkuasaan. Kita perlu belajar daripada mereka yang lebih pengalaman dan mereka akan memberikan satu tunjuk ajar yang lebih praktikal, yang lebih cepat kita faham daripada kita nak buka buku teks dan sebagainya. Kita mengetahui akta kita tapi tak tahu, mungkin kurang untuk menjalankan cara tangkapan, nak serve saman macam mana, naratif percakapan dan hak-hak orang yang tuduh dan sebagainya. Jadi itu perlu dibincangkan secara yang lebih halus dan dilumatkan, dan saya percaya ini macam tahunan ya. Tahunan. Jadi kita akan berterusan, tidak akan berhenti tahun ini. Kita akan tambah ilmu baru, cara baru, pemikiran baru dengan teknologi yang baru hari ini macam-macam. Jadi itulah satu program yang saya rasa cukup sesuai dengan keperluan melakukan penguatkuasaan yang lebih bertaraf tinggi sesuai dengan masyarakat yang lebih cakna undang-undang. Beliau ditemui pada Konvensyen Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah tahun 2022 peringkat Wilayah Persekutuan. Turut hadir Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail, Pakar Perundangan Syariah Prof. Datuk Dr. Syamrahayu A. Aziz, Ketua Hakim Syar'i Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Ahli Dewan Negara Senator Fadlina Siddiq. Mengulas berkenaan pengubalan Undang-Undang Syariah dalam talian, Muhammad Tan Sri Dr. Daud berkata pihaknya akan mempertimbangkan untuk mewujudkan satu seksyen khas jenayah syariah digital. Pesakit di Jabatan Fisioterapi Hospital Pusrawi bakal menikmati rawatan rehabilitasi yang lebih canggih dan terkini menerusi kerjasama dengan Kyogo Malaysia Sdn Bhd. Pengurusi Hospital Pusrawi Sdn Bhd, Tan Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir berkata, rawatan itu menggunakan teknologi robotik berbanding fisioterapi konvensional yang digunakan sebelum ini. Jelas Tan Sri Said Zainal, transformasi bagi kaedah rawatan rehabilitasi itu diambil susulan peningkatan kes osteoartritis atau kecederaan otot sebanyak 23% dalam kalangan dewasa melebihi 55 tahun dan 39% bagi usia 65 tahun. Ya, kalau ikut statistik yang ada, memang kita dapat kecederaan otot yang melibatkan rawatan fizio ini memang agak meningkat di Malaysia. Di Pusrawi pun pesakit pun agak meningkat. Jadi kita berfikir macam mana kita nak membuat rawatan berbeza untuk memberi impak dan juga memulih mereka daripada masalah mereka. So kita alhamdulillah diketemukan dengan Kyogo Malaysia dan kita dah meneliti beberapa syarikat lain dan kita amat yakinlah bahawa kaedah yang dibawa oleh Kyogo Malaysia ini akan memberi kesan. Ini orang kata hasil kesedaran kami lah untuk melihat kes-kes yang banyak ini, macam mana kita nak membantu pesakit sedia ada. Kalau tidak, kalau cara konvensional mungkin boleh buat, tapi mungkin makan masa yang lama lah, dengan impak kesannya mungkin agak kurang lah. Sebab tu kita pakaikan robotik pada semua. Perkhidmatan robotik ini akan diselia jurupulih anggota fisioterapi yang mahir dan terlatih. Rawatan robotik ini juga sesuai untuk pesakit yang mempunyai penyakit seperti strok, kecederaan saraf tunjang, kecederaan otak traumatik, multiple sclerosis, Parkinson, myositis, cerebral palsy dan distrofi otot. Terdahulu, Hospital Pusrawi Sdn Bhd menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Kyogo Malaysia Sdn Bhd siang tadi. Ia disempurnakan Tan Sri Said Zainal Abidin mewakili Hospital Pusrawi Sdn Bhd dan Kyogo Malaysia Sdn Bhd yang diwakili pengarah urusannya Encik Yi King Hua. Rishi Sunak dilantik Perdana Menteri baharu. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Bekas Menteri Keuangan Britain Rishi Sunak diumum sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Sunak 42 tahun menggantikan Liz Truss yang meletak jawatan selepas hanya menjawat jawatan berkenaan selama 44 hari.
Sunak merupakan Perdana Menteri Britain termuda dalam tempoh lebih 1 abad selain yang pertama berasal dari benua Asia berketurunan India. Beliau yang merupakan ahli politik Parti Konservatif diumumkan sebagai Perdana Menteri selepas pesaingnya Penny Mordaunt menarik diri pada saat-saat akhir. Sunak mendapat sokongan penuh lebih separuh anggota Parlimen Tory atau Parti Konservatif ketika Mordaunt bergelut untuk mendapatkan 100 sokongan bagi melayakkannya tercalon. Sebelum ini Sunak tewas kepada Liz Truss untuk jawatan berkenaan. Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri ketiga Britain dalam tahun ini dan berikrar untuk memulihkan kestabilan negara yang dilanda kegawatan ekonomi dan politik selama bertahun-tahun serta akan mengukuhkan semula perpaduan. Enam rakyat Palestin terbunuh dalam serbuan tentera Zionis di tebing barat yang diduduki. Salah seorang yang terkorban dilaporkan seorang pemimpin dari kumpulan pejuang Lions Den, Wadih Al-Huth. Kementerian Kesihatan memaklumkan 5 maut kerana parah akibat terkena tembakan di Nablus dalam serangan awal pagi tadi waktu tempatan dan 19 orang cedera, manakala seorang lagi terbunuh dalam pertempuran berhampiran Ramallah. Tentera Israel mendakwa operasi besar-besaran mereka itu memang menyasarkan lokasi yang digunakan kumpulan pejuang berkenaan. Sebelum ini, kumpulan Lion Dance mengaku bertanggungjawab atas serangan maut membabitkan seorang tentera Israel di tebing barat 2 minggu lalu. Pada Ogos lalu, bekas pemimpin kumpulan tersebut, Ibrahim Al-Nablusi yang digelar Singa Nablus yang mempengaruhi generasi muda turut ditembak mati tentera Zionis. Sejak kebelakangan ini, pertempuran antara kedua-dua pihak meningkat di utara tebing barat iaitu wilayah Palestin yang diduduki terutama di kawasan Nablus dan Jenin. Manakala di Uganda, sekurang-kurangnya 11 pelajar maut dalam kebakaran sebuah sekolah di Kampala. Ia membabitkan sekolah untuk golongan buta. Sekolah itu terletak di kawasan luar bandar namun berhampiran bandar Kampala. Kebakaran berlaku di Sekolah Buta Salama di Mukono sekitar jam 1 petang waktu tempatan. 6 pelajar lagi dilaporkan cedera namun dalam keadaan kritikal. Sehingga kini punca kebakaran belum diketahui. Kebakaran di sekolah sering berlaku di Afrika Timur dan menjadi kebimbangan warga pendidiknya. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.